Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Jadi kepada sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan yang sudah berada dalam sesi live pada pagi ini, yang baru join, Fitri Rusli, KG, Jia, Hani dan sahabat-sahabat yang lain boleh bantu untuk share dan juga like sesi pada pagi ini. Kemudian bersedia untuk kita mulakan sesi pada hari ini, iaitu pada muka surat yang berikutnya, iaitu muka surat yang ke-75. Jadi semalam kita dah selesai baca, kemudian kita huraikan berkaitan hukum-hukum tajwid yang ada, dan juga kita fahamkan ayat yang kita baca melalui terjemahan dan juga sedikit tadabbur. Jadi daripada semalam kita dah selesai muka surat yang ke-74, hari ini akan sambung lagi lah muka surat yang ke-75. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, macam biasa yang baru first time join sesi live pada pagi ini, untuk sesi live ni memang kita insya-Allah akan buat setiap hari Isnin sehingga hari Jumaat, jam 9 pagi sehingga 10 pagi lah. Okay, kebiasaannya kita akan sempat untuk baca satu muka surat. Jadi apa yang kita buat dalam sepanjang 1 jam tersebut, macam biasa kita akan bacakan setiap ayat, satu persatu, kemudian kita kupas serba sedikit lah berkaitan dengan hukum tajwid yang ada dalam ayat yang kita baca. Sambil-sambil kita baca ayat, kemudian kita belajarlah berkaitan hukum tajwid. Cuma kalau tuan-tuan dan puan-puan ada sebarang persoalan ataupun kekeliruan, nak confirmkan ataupun nak tanya ataupun nak bincang, boleh komen dekat ruangan komen di bawah. Jadi sambil-sambil kita baca tu, kita boleh belajar benda baru insya-Allah. Dan seterusnya kita bukan setakat baca saja dan bukan sekadar tajwid saja, kita tengok pada terjemahan juga. Sebab yang penting sekali adalah terjemahan adalah pemahaman lah, bukan terjemahan. Tapi melalui terjemahan tersebut kita boleh faham apa yang kita baca, kemudian kita dapat amalkan pengajaran ataupun isi kandungan yang kita telah baca tersebut dalam kehidupan. Itu yang lebih penting dan itulah tujuan Al-Quran diturunkan. Jadi tujuan utamanya adalah supaya kita faham dan juga kita dapat amalkan. Jadi disebabkan oleh itu kita baca, kita belajar tajwid dan juga kita tengok kepada makna ataupun hikmah yang kita boleh ambil daripada ayat yang kita baca setiap hari. Jadi 3 in 1 lah kalau kita nak bagi tahu, 3 in 1. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, luangkanlah masa dalam 1 jam sahaja sehari, kita luangkan masa untuk kita bersama-sama dengan Al-Quran, untuk kita belajar tajwid, cara baca tajwid itu untuk kita perkemaskan ataupun perbaiki bacaan lah. Itu tujuan kita belajar tajwid. Tapi yang lebih penting adalah kita memahami isi-isi kandungan Al-Quran. Sebab mungkin sebelum ni kita baca, tapi kita tak faham langsung apa yang kita baca. Walaupun kita dah bertahun-tahun khatam 30 juzuk, tapi bila orang tanya tentang ayat-ayat yang dalam Quran ni, satu pun kita tak boleh nak bagi ataupun kita tak boleh nak kongsi pada orang. Macam mana kita nak kongsi sebab kita sendiri pun tidak faham, kan? Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, dengan usaha kecil ini daripada kami dan juga tuan-tuan dan puan-puan sendiri, menjadi asbab lah supaya tuan-tuan dan puan-puan lebih bersemangat dan lebih rasa nak mencari, nak memahami Al-Quran insya-Allah. Melalui live ini insya-Allah. Jadi boleh sebar-sebarkan kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat kita yang, ataupun terutama sekali orang yang kita sayangi lah, kan, orang yang kita sayangi insya-Allah. Jadi kita mulakan sesi pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين آمين.
Okey, baik. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, kita akan mulakan pada muka surat yang ke-75. Jadi macam biasa, kita akan baca satu ayat per satu ayat. Kemudian kita akan tengok pada huraian serba ringkas berkaitan hukum tajwid. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan risau yang baru nak belajar tu. Jangan risau sebab kita kongsikan, iaitu formula-formula yang ringkas dan mudah untuk tuan-tuan dan puan-puan faham. Cara baca dan sebagainya. Tak perlu ingat nama, cuma nama-nama yang disebut dalam ringkasan tajwid tersebut untuk sahabat-sahabat kita yang dah biasalah, supaya mereka dapat ulang kaji juga. Kemudian kita akan tengok terjemahan dan pengajaran yang kita boleh ambil, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. Okey, jadi insya-Allah kita tengok pada hukum tajwid. Wa id akhadallah, pastikan huruf za yang sukun tidak dilantunkan. Kerana apa? Kerana huruf za bukanlah salah satu daripada huruf qalqalah. Okay, bukan salah satu daripada huruf qalqalah. Maka tuan-tuan dan puan-puan tidak boleh melantunkan pada huruf za yang sukun tersebut. Okey, macam biasa huruf qalqalah ada 5 sahaja. Baju, dal dan juga huruf qa, dan terakhir adalah huruf ta. Okey. Mitsaqal ladzi, insya-Allah ni tak ada masalah lah. Cuma kalau tuan-tuan dan puan-puan ada soalan boleh tanya, insya-Allah. Kalau saya tahu saya boleh jawabkan. Kalau tak tahu kita cari jawapan dulu, kemudian kita akan explain pada next live ataupun dalam bentuk video lah, insyaAllah. La tubayyinunnahu linnas. Nun ada tanda bersabdu, maka di sini perlu kita dengung 2 harakat. Okay, nun ataupun mim yang bersabdu sahaja. Kalau huruf selain daripada mim dan juga nun yang bersabdu, maka dekat situ kita tidak dengung. Sebab di sini ada hukumnya wajibul gunnah. Okay, wajibul gunnah. Wala taktumunahu. Okey, di sini pun ada hukum mad silah qasirah. Yang tanda waw kecil ni kan. Waw kecil ni tandanya mad silah qasirah. Tapi bacanya yang penting adalah 2 harakat. Wara'a zuhurihim ra. Okey, ada tanda ombak ataupun mad. Selepasnya bukan huruf yang bersabdu, maka kita baca dengan 4 ataupun 5 harakat. Di sini mad wajib muttasil. Washtaru bihi ni pun sama juga, mad silah qasirah. Untuk tanda mad ya dibaca 2 harakat. Thamanan qalila. Di sini tanda baris atas yang tidak selari, selepasnya bukan huruf lam ataupun ra. Di sini pun ada contohnya. Kalau kita sambung, maka di situ kita baca dengan dengung. Dengungnya ikhfa hakiki, iaitu dengung 2 harakat. Okey, dan terakhir fabi sama yashtarun, di penghujung ayat tu akan ada ma'arid lisukun. Kita baca dengan 2, 4 ataupun 6 harakat. Macam mana kita nak tahu di situ boleh baca 2, 4, 6 harakat? Okey, contoh dekat sini nun ni kita sukunkan sebelum huruf yang terakhir yang kita sukunkan, ataupun sukun tu maksudnya kita matikan. Kita matikan sebelumnya ada huruf mad, sama ada waw, alif ataupun ya. Maka di situ kita boleh baca 2, 4 ataupun 6 harakat. Cuma dari segi hukum tajwidnya ma'arid lis sukun. Ma'arid lis sukun. Amir Afandi, saya nak tanya macam mana nak kurangkan getaran ra sabdu di basmalah. Saya ada masalah getaran ra. Saya nak tanya. Okey, untuk getaran ra, bismillahirrahmanirrahim. Untuk ra tu kan, dia kena praktis. Dia kena praktis selalu. Lepas tu dengar bacaan-bacaan syekh-syekh ataupun imam-imam yang getaran yang sepatutnya. Sebab ni boleh termasuk juga dalam kena belajar sifat huruf. Sifat huruf memang pada ra dia akan betul lah. Maksudnya Tuan Amir ni mungkin dah pernah belajar sifat huruf.
Jadi getaran ra tu bermaksud sifat kepada ra takrir kita panggil. Ya, ra tu dia ada sifat takrir, iaitu getaran. Pada ra saja, pada huruf hijaiyah yang lain tidak ada sifat takrir. Jadi ra tu dia kena getarkan, tapi dia tak boleh keterlaluan, dan juga tidak boleh kita hilangkan terus. Contoh hilang Bismillahirrahman, itu dah hilang terus, kena adakan sedikit. Bismillahirrahman, kena ada getaran sikit. Yang tu kena praktis, Tuan Amir, InsyaAllah kena praktis dengar. Kalau boleh baca berguru, itu lebih baik lah. Baca berguru supaya boleh dengar direct. Okey, kita dah habis untuk tajwid. InsyaAllah kita tengok pada terjemahan ayat. Wa id akhadallah, dan ingatlah ketika Allah mengambil janji daripada orang-orang yang telah diberi kitab, daripada orang-orang yang telah diberi kitab, iaitu hendaklah kamu benar-benar menerangkan isi kitab itu kepada manusia, dan janganlah kamu menyembunyikannya. Lalu mereka melemparkan, yakni janji itu ke belakang punggung mereka. Ni maksudnya bukan dilemparkan kitab tu, tapi maksudnya dia tidak melaksanakanlah perintah yang Allah suruh mereka, dan menjualnya dengan harga yang murah untuk mendapatkan habuan dunia. Jadi dia menyembunyikan perkara yang perlu disampaikan dengan tujuan untuk mendapat habuan dunia. Maka itulah seburuk-buruk jual beli yang mereka lakukan. Okey, jadi ayat ini berkaitan dengan golongan ahli kitab, yang diberi kitab, kan, yang diberi kitab. Jadi maka mereka ni ada perjanjian mereka dengan Allah, iaitu kena terangkan. Kan dekat sini, utul kitab la tubayyinunnahu, kena terangkan, kena jelaskan, kena sampaikan kepada masyarakat ataupun kepada kaum mereka, tetapi mereka tidak sampaikan. Ada perkataan wala taktumunahu, dan janganlah kamu menyembunyikan. Kalau kita tengok dekat sini, la tubayyinunnahu maksudnya menerangkan. Bila kita dah sebut menerangkan, bermaksud tidak menyembunyikan lah, kan. Tetapi kenapa disebut menerangkan, kemudian disebutkan juga jangan menyembunyikan? Sebab mereka ni ada sampaikan, ada terangkan, tetapi tidak semua. Disebabkan itulah adanya ayat wala taktumunahu, dan janganlah kamu menyembunyikannya. Sebab sama jugalah macam ni, bukan tentang ahli kitab je. Kita ambil pengajaran lah untuk diri kita. Kita tahu banyak perkara, kan. Kita belajar banyak perkara, kan. Tetapi kita tak sampaikan semuanya. Kita hanya sampaikan sesetengah saja, iaitu benda-benda yang selamat ataupun play safe. Okey. Maksudnya sebab apa? Sebab dekat sini kan dia ada cerita tentang menjualnya dengan harga yang murah. Jadi kita hanya cerita benda-benda yang tidak melawan arus ataupun tidak mendapat tentangan daripada orang. Tapi kita menyembunyikan sesuatu yang benar. Sebab apa? Sebab kita takut orang menentang kita. Contohlah, job kita kurang, ataupun kita tak dipanggil untuk ceramah ataupun bagi tazkirah di tempat yang tertentu, kan. Jadi disebabkan tu kita sembunyikan apa yang sepatutnya kita sampaikan. Jadi jangan kita jadi seperti orang ahli-ahli kitab, seperti orang Yahudi, kan, menyembunyikan apa yang mereka rasa tak kena dengan sikap mereka lah, berdasarkan hawa nafsu. Padahal Allah suruh terangkan semuanya. La tubayyinunnahu, disebut ke sini, kan, la tubayyinannahu. Dan jangan kamu menyembunyikan, jangan sembunyikan walaupun satu ayat. Jangan pilih-pilih, maksudnya jangan pilih-pilih lah. Kita kena sebarkan semua. Sebab apa? Sebab mereka ni menjualnya dengan harga yang murah. Mereka hanya menginginkan habuan dunia. Berbalik kepada dunia kita hari inilah. Kalau kita ni guru ataupun ustaz, tak kisahlah kerja apa-apa sekalipun, berkatalah yang benar, kan, bercakap benar ataupun sebarkanlah benda yang benar walaupun benda tu pahit. Itu kita selalu dah dengar kata-kata Melayu.
Jadi itulah pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat 187. Kita sebarkan semua yang betul. Jangan takut. Jangan takut sebab apa? Kalau kita tidak sebarkan benda yang takut, padahal kita tahu benda itu adalah benda yang benar, maka kita akan mendapat azab daripada Allah SWT. Okey. Kita teruskan. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب walahum adabun alim. Okey, la tahsabanna alladhi, yang pertama pastikan huruf ha di sini ha pedas. Jadi pedaskan, senyumkan mulut. Nun yang bersabdu wajibul gunnah, kita wajib dengung 2 harakat. Kemudian ada tanda mat ataupun ombak ini, okey, bertemu dengan huruf hamzah di dalam 2 kalimah. Di sini mat jaiz munfasil. Cuma huruf tanda ombak ni selepasnya bukan huruf bersabdu, maka kita baca dengan 4 ataupun 5 harakat sahaja. Okey, atau wa yuhibbun. Okey, dekat sini atau wa yuhibbun. Kalau tuan-tuan dan puan pernah belajar, di sini ada hukum di bawah jenis-jenis idgham. Jenis-jenis idgham, maka dekat sini waw bertemu waw, idgham mutamathilain. Okey, idgham mutamathilain. Sebab bertemu 2 huruf yang sama. Satu kosong, satu lagi ada sabdu. Ataupun mim dengan mim pun boleh jadi juga. Okey, cuma dekat sini contoh untuk waw dengan waw. Okey, atau wa yuhibbun. Cuma cara baca dia macam biasalah, terus masuk dalam huruf yang bersabdu. Okey, ay yuhmadu, nun kosong, selepasnya bukan lam ataupun ra, maka kita baca dengung. Dekat sini ada hukumnya bukan mat. Idgham ma'lunah. Nun bertemu dengan huruf ya. Okey. Bima lam yaf'alu, mim ada tanda mati, sama macam nun yang ada tanda mati, bermaksud bacaan izhar. Bila kita sebut bacaan izhar, automatik dia tidak boleh dengung. Baca dengan jelas, tak boleh dengung lah. Fala tahsabannahum, sama juga dengan tahsaban yang pertama ni. Di sini pun sama, ha kena pedaskan. Nun ada tanda sabdu. Okey, kita dengungkan 2 harakat. Kemudian mim yang mati. Okey, mim yang mati ni yang tidak ada tanda. Kalau ni ada tanda, maka tidak ada tanda mati, kita dengungkan 2 harakat. Okey. Dekat sini ada hukumnya ikhfa syafawi, sebab mim bertemu dengan huruf ba. Mim bertemu dengan huruf ba. Di sini ikhfa syafawi. Jadi bacaan ikhfa syafawi ni dia seperti dengan bacaan iklab. Sekiranya tuan-tuan dan puan pilih pandangan bibir atas dan bibir bawah itu dirapatkan ketika membaca iklab. Jadi saya pun pilih pendapat yang bibir atas, bibir bawah rapat. Maka bila pilih pendapat ataupun pandangan tersebut, maka bacaan ikhfa syafawi dan juga iklab adalah bacaan yang sama. Kita baca dengan kaedah yang sama lah, maksudnya. Tutup bibir rapat, tak perlu tekan sangat. Kalau tekan tu mim yang bersabdu kan, bimafazatim. Di sini kena tekan betul-betul sebab mim itu bersabdu dan juga dengungkan 2 harakat lah. Di sini wajibul gunnah ataupun tanwin bertemu dengan mim, idgham ma'al gunnah juga. Okey. Cuma kaedah formula untuk tuan-tuan dan puan-puan yang baru belajar, ingat saja baris yang tidak selari, selepasnya bukan lam ataupun ra, maka kita baca dengung 2 harakat. Okey, kalau kita berhenti pada minal azab, perlu jelaskan qalqalah, kerana huruf ba yang disukunkan ini adalah salah satu daripada 5 huruf qalqalah. Okey. Jadi lantunkan di sini qalqalah kubra. Okey, walahum azabun alim. Tanwin baris depan 69, dia sama formula dengan nun yang ada tanda mati, bukan nun kosong. Nun yang ada tanda mati, maka 69 sama dengan nun yang ada tanda mati, bacaannya perlu izhar. Bila kita sebut izhar, tidak boleh kita dengungkan. Jadi azabun alim. Bila sebut izhar, automatik dia akan jadi tidak boleh dengung. Okey. Okey, boleh dapat tuan-tuan dan puan-puan. Kita tengok kepada terjemahan ayat 188. Janganlah sekali-kali kamu menyangka bahawa orang yang gembira dengan apa yang telah mereka lakukan dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan.
Jangan sekali-kali kamu menyangka bahawa mereka akan lepas daripada azab. Mereka akan mendapat azab yang pedih. Ini ciri-ciri ataupun sikap orang-orang Yahudi lah. Jangan sekali-kali kamu menyangka bahawa mereka ni dipuji sebab mereka ni ahli kitab kan. Mereka ni dipandang tinggi, dipandang mulia, dipandang orang yang berilmu kan. Dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan. Maksudnya mereka suka dipuji tentang apa yang mereka tak lakukan. Allah suruh sampaikan semua isi kandungan kitab kan, yang mereka diberi kitab, tapi mereka tidak sampaikan, mereka sembunyikan. Tetapi mereka berbangga, walhal mereka tidak melakukan perbuatan tersebut, tapi mereka berbangga seolah-olah mereka melakukan perbuatan tersebut. Jadi ini kisah untuk mereka. Apa yang kita boleh ambil adalah kita pun samalah, jangan suka dipuji. Kita sebagai manusia memang suka dipuji, tetapi kita kena kontrol ataupun kawal. Bila mana orang puji kita, kadang-kadang benda tu kita tak buat pun, tapi orang puji lebih-lebih. Contohnya kita ni boleh, kita pandai sikit kan, orang cakap pandailah kita ni, pandailah dia ni memasak contohnya, pandailah dia ni menulis, tapi kita tak adalah pandai sangat, kita boleh buat sikit-sikit je. Tapi kita jangan rasa bangga pula, okay? Kita jangan rasa bangga, dan juga bila kita dipuji tersebut, kita balikkan pujian itu kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan hadza min fadli rabbi. Itu yang diajarkan kepada kita, hadza min fadli rabbi. Okey. Jadi yang pentingnya, jangan kita suka orang puji kita atas perbuatan yang kita tidak lakukan. Memanglah kisah ni tentang ahli kitab, tapi kita kena ambil pengajaran lah, sebab kalau tak ada lah tujuan ayat ni dirakamkan dalam Al-Quran kan. Okey. Jadi kalau tu mereka akan mendapat azab yang pedih. Okey, kita teruskan ayat yang ke-189. Walillahi mulkus samawati wal ard. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, berhenti pada wal ard ni, jangan lantunkan ya, sebab huruf dot ni bukan huruf qalqalah. Okey, huruf dot bukan huruf qalqalah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan baca wal ard, okey, wal ard, itu dah ada lantunan. Jadi bacaan tersebut kurang tepatlah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan baca wal ard, wal ard. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan belajar sifat huruf, dia akan ada sifat istitalah lah untuk huruf dot ni. Bila kita berhenti baru dengar jelas sikit dia punya sifat istitalah tu. Cuma di situ tajuk yang advance sikit lah untuk sifat huruf. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Okey. Syai'in, tanwin yang tidak selari, okey, sama macam nun yang kosong. Kaedahnya, formulanya sama tu, maksudnya formula tuan-tuan dan puan-puan. Saya sebut sama tu maksudnya formula dia. Okey, formula ni saya sebut supaya sahabat-sahabat yang tak kenal nama-nama hukum tajwid tu boleh baca dengan baik juga. Okey, tanwin yang tidak selari selepasnya bukan lam ataupun ra, maka baca dengung 2 harakat. Di sini ikhfa hakiki. Tuan-tuan dan puan-puan dalam belajar tajwid, dia tahulah ikhfa hakiki tu baca macam mana, izhar tu baca macam mana kan. Cuma kita nak raikan juga sahabat-sahabat kita yang baru nak berjinak-jinak. Okey, syai'in qadir. Okey, kemudian kita ada hukum bacaan ra di sini. Bila mana kita wakaf pada perkataan yang berakhir dengan huruf ra, kemudian sebelum huruf ra tersebut ada huruf mad. Okey, huruf mad dia sebenarnya huruf mad ataupun huruf yang sukun. Tapi dekat sini contoh huruf mad lah. Dan sebelum huruf mad tersebut ada huruf yang berbaris di bawah, maka kita baca dengan bacaan ra tafkhim. Apa maksud tafkhim? Iaitu bacaan ra nipis. Kulli syai'in qadir. Macam mana kita nak baca dengan nipis? Macam mana kita nak pastikan bacaan tuan-tuan dan puan-puan tu ra itu adalah ra yang nipis? Kita kena senyumkan mulut dan pastikan baris bawah tersebut dibaca dengan huruf I lah. Kalau kita dibaca dengan huruf I, barulah dia bunyi nipis. Syai'in qadir. Dal yang berbaris di bawah tu kita sinonimkan dia dengan huruf I, bukan huruf I. Kalau kita baca huruf I, kulli syai'in qadir,
Qadir. Dia bunyi macam baris bawah tapi tidak sempurna baris bawah dia sebab bunyi dengan i. Qadir. Kena bunyi I. Qadir. Qadir. Macam mana nak bunyikan I tu? Senyumkan mulut. Okey. Macam mana nak jelaskan I tu? Kena senyumkan mulut. Kena praktis lah. Kalau tak biasa, kena praktis. Itu je cara dia. Dia tak ada teknik ataupun bacaan-bacaan tertentu lah. Okey. Kena praktis je. Okey, ayat 189. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi dekat ayat ni Allah nak tunjuk bahawa semua yang ada dekat dunia ni adalah dekat alam ini adalah milik Allah dan juga hanya layak orang panggil apa, puji hanya kepada Allah sebab Allah lah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Maka kita ataupun orang-orang ahli kitab yang dulu tidak layak pun dipuji. Jadi apa yang kita dapat ambil, kita pun tidak layak dipuji. Tidak layak dipuji melebih-lebihan. Okey. Kerana pujian tersebut hanya milik Allah. Kerana apa? Sebab semua yang ada adalah milik Allah. Kita tidak mempunyai apa-apa walaupun satu benda yang kecil. Semuanya daripada Allah. Kelebihan yang kita dapat daripada Allah juga. Jadi Allah ingatkan kepada kita bahawa dialah yang layak dipuji, bukan kita sebagai hamba sahaja. Jadi kita banyakkan puji Allah yang Maha berkuasa. Sebab itulah kita kalau orang puji ke apa kan, kita sebut tadilah kan, hadza min fadli rabbi. Auzubillahi minasyaitanir. Ya, kita teruskan ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, inna fi nun yang ada tanda sabdu. Okay, ni pun sama, nun ada sabdu. Maka kita wajib dengung sebab di sini wajibul gunnah. Okay, fi dekat sini ada mat ya kan. Ada mat ya, jadi kena panjangkan 2 harakat lah. Sebab apa? Ada juga segelintir orang yang keliru. Diingatkan huruf ni huruf fa sahaja, bukan huruf tidak ada huruf ya lah. Jadi dia keliru, maka dipendekkan. Inna fi khalqis sama. Tapi hati-hati, ya ni ada 2 bentuk lah dalam penulisan dia. Iaitu ada yang ada titik, ada yang tidak ada titik. Inna fi khalqis sama. Okey, baik. Lam yang kosong, okey, adalah alif lam syamsiah. Maka kita tak perlu sebut lam tersebut dalam bacaan, terus masuk dalam huruf yang bersabdu khalqis samawat. Kemudian lam yang ada tanda mati. Kalau tadi lam kosong, di sini lam yang ada tanda mati. Maka tanda-tanda yang diberikan ini bermaksud ada cara yang berlainan lah untuk sebut. Dan juga nama hukum tajwid yang lain. Di sini alif lam syamsiyah, di sini alif lam qamariyah. Bila ada tanda mati, maka kita perlu jelaskan sebutan lam di dalam bacaan. Kalau macam tadi, sebutan lam tu tidak kita baca kan. Jadi khalqis samawat, kita tak baca khalqil samawat. Kan, kita baca khalqis sama, terus bunyi ke dalam huruf sin. Tapi bila ada tanda mati, tuan-tuan dan puan-puan, kena jelaskan bunyi huruf lam wal ar. Kita tak masuk ke dalam a tu, wa ar. Okay, selain daripada tanda sabdu yang ada ni lah. Sebab formula untuk tanda sabdu bermaksud kita kena masuk ke dalam huruf yang bersabdu tersebut. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dapat dah satu hukum tajwid alif lam syamsiyah, di sini alif lam qamariyah. Wa ikhtilafil laili wan nahar. Okey, di sini tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat ada hamzah wasal, kita panggil hamzah wasal. Okey, yang kepala dia macam huruf sad ni. Di sini kita panggil hamzah wasal. Jadi bila kita wasal pada perkataan ini, tak perlu kita bacalah wa tu, wa dengan ikhtilaf tu. Wa ikhtilaf saja. Wa ikhtilaf, jangan baca wa akhtila, jangan baca wa ikhtila, tak perlu. Okay, sebab kita sambung wa dengan ikhtilaf. Okay. Fil laili wan nahar, ni pun sama juga. Okay, tak perlu kita sebut hamzah wasal di sini. Okay, cuma warna kalau tuan-tuan dan puan guna Quran yang ada warna,
Bila dia buat warna kelabu macam ni, maka tidak perlu kita baca lah, bermaksud bila mana kita waqaf, bila mana kita wasal, iaitu sambung. La ayatil liulil albab. Okey, ni kadang-kadang ada juga yang keliru. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, caranya mudah saja. Sama ada kita nak tahu ni kena baca panjang ataupun pendek. Tengok selepas dia ni betul-betul di atas alif ataupun sebelum. Okey, kalau macam keadaan ni dia sebelum alif. Jadi bila sebelum alif kita baca panjang lah. Kalau dia atas alif bermaksud macam ni. Atau betul-betul di bawah macam ni. Okey, kalau betul-betul atas alif ataupun bawah, maka kita tidak boleh baca panjang. Di sini kena baca panjang sebab dia duduk sini. Okey, la ayati, okey, tanwin yang tidak selari, selepasnya huruf lam. Maka bila kita sebut selepasnya huruf lam ataupun huruf ra, kita tak boleh baca dengung. Okey, selain daripada huruf lam ataupun ra, kita boleh baca dengung. Macam tu je. Mudah je sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan nak belajar tajwid, nak mahir dengan bacaan bertajwid. Bukan mahir dengan nama tajwid, tapi mahir dengan bacaan bertajwid itu senang. Dengan formula-formula ataupun tanda-tanda yang ada pada penulisan. Okey. Jadi tidak boleh dengung li ulil albab, kemudian ada waw ini, kan? Waw yang tidak ada waw yang ada tanda mati ni kita abaikan dia dalam bacaan. Jadi tak perlu kita baca panjang. Li ulil. Okey. Kalau li ulil, wa tu adalah waw mat. Kenapa kita tak panjang kat sini? Sebab sini bukan waw mat. Waw mat dia waw yang kosong. Okey, huruf mat tu huruf kosong. Ya kosong, waw kosong, alif kosong, dia tidak ada tanda mati ni. Maksudnya dia tidak ada sebarang tanda lah. Itu bermaksud huruf mat. Bila huruf mat barulah kita baca panjang. Disebabkan ni bukan huruf mat, janganlah baca panjang. Li ulil albab, terus li ulil albab. Dan akhirnya huruf ba kita baca dengan qalqalah, iaitu lantunan. Lantunan di sini lantunan yang kuat, iaitu qalqalah kubra. Okey, qalqalah kubra. Okey. 190 kita baca terjemahan ayat 190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam, pergantian, memang pergantian bukan penggantian. Tak apalah, yang penting faham ni. Dan penggantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Jadi Allah bagi tahu dekat ayat ni, orang-orang yang berakal dapat memahami ataupun berfikir tentang kebesaran Allah dengan lihat kepada penciptaan langit dan bumi, dan juga dalam surah-surah yang lain pun ada juga Allah suruh perhatikan burung dan sebagainya, kan? Dalam surah Al-Mulk yang tuan-tuan dan puan selalu baca tu ada suruh perhatikan burung, kan? Ni contohlah. Dan pergantian malam dan siang, maka daripada ciptaan tersebut dan juga pergantian siang dan malam tersebut ada tanda-tanda kebesaran Allah. Maksudnya macam mana kita fikir macam mana Allah SWT boleh buat perkara alam, pergantian siang dan malam tu tanpa miss sehari. Maksudnya ada ke sehari tu yang kita tak tak ada malam, ataupun ada ke sehari tu yang kita tak ada siang. Jadi bila kita berfikir barulah kita nampak kebesaran Allah. Tak perlu pun kita pergi ke Mekah ke Madinah ke semata-mata untuk tengok kebesaran Allah. Sebab dekat kita punya tempat pun boleh nampak langit, kan? Boleh nampak langit, boleh nampak bulan, boleh nampak bukit dan sebagainya. Itu semua tanda-tanda kebesaran Allah yang menjadikan kita hamba yang berfikir supaya kita tidak lupa. Okey, supaya kita tidak lupa bahawa ada Tuhan, ada Allah yang melihat kita. Kan? Jadi kita sebagai orang yang berakal, okey, cuma kita kena semaklah apa maksud orang yang berakal di pada ayat seterusnya, nanti kita akan bacalah. Okey. Ayat yang seterusnya, terbaik sahibuna alhamdulillah. Pitu ingat. Siapa ni? Okey, kita teruskan ayat yang seterusnya. Alladhi, ayat 191. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم
ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. Okey, pastikan jangan lantunkan huruf dot, bukan qalqalah. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Okey, kita tengok kupasan tajwid secara ringkas. Alladzina yadhkuruna Allah, pastikan dha ni jangan lantunkan sebab bukan qalqalah juga. Okey, qiyaman wa qu'udan. Okey, tanwin yang tidak selari juga di atas huruf da ni sama. Selepasnya bukan lam ataupun ra. Okey, ni pun sama, bukan lam ataupun ra, maka boleh baca dengung. Okey, bila boleh baca dengung, kita tengok dekat sini, tanwin bertemu dengan waw, tanwin juga bertemu dengan waw, idgham ma'al gunnah ataupun idgham bi gunnah. Kita baca dengan dengung 2 harakat. Okey. Wa ala junubihim, mim ada tanda mati. Pastikan bacaan izhar. Bila sebut izhar bermaksud tidak boleh dengung. Okey, bacaan jelas. Wa yatafakkaru, di sini izhar halki lah. Izhar halki, izhar syafawi. Sebab hukum mim mati kita panggil izhar syafawi, bukan izhar halki. Izhar halki tu nun, hukum nun mati. Okey. Nafi khalqis sama, lam kosong bermaksud tidak boleh kita baca, tidak boleh kita sebut huruf lam tersebut. Di sini alif lam syamsiyah, lam yang ada tanda mati. Okey, alif lam qamariyah, maka perlu kita sebut dalam bacaan. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, tengok ni contoh untuk yang kita sebut tadilah. Hamzah yang betul-betul berada di atas alif, di sini tidak boleh dipanjangkan. Kalau tadi kita dah belajar tadi, wan nahari la'a. Kenapa kita baca panjang? Tengok kedudukan hamzah itu berbeza. Okey, ni sebelum alif, maksudnya dia tidak betul-betul berada di atas alif, maka kita baca panjang. Okey, kalau ini betul-betul di atas alif, dia bukan letak sebelum alif, maka kita tak boleh baca panjang. Wal ar, kita baca wal ar, wal ar. Okey, macam tu je. Nampak tak? Dia punya perbezaan tempat saja. Jadi kita faham perbezaan tempat tersebut, kita dapat baca dengan betul lah. Yang di atas tu mat asli, yang bawah tu tidak ada mat, tidak ada bacaan mat. Okey. Rabbana ma khalaqta hadha. Okey, di sini pun ada contoh untuk huruf qalqalah, iaitu huruf qaf. Okey, huruf qalqalah ba, ju, da, qata, ba, jim, dal, qaf dan juga huruf ta. Maka dekat sini kita lantunkan khalaqta hadha. Cuma lantunan tu sedikit saja sebab di sini qalqalah sughra. Batilan subhanak. Okey, tanwin yang tidak selari, selepasnya bukan lam ataupun ra, maka kita baca dengung 2 harakat. Di sini ikhfa hakiki. Okey, ikhfa hakiki ni huruf dia banyak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ingat je, kalau tak selari selepasnya ya, waw, mim ataupun nun, itu idgham ma'al gunnah. Maka kalau tak selari selepasnya selain daripada ya, waw, mim ataupun nun, okey, ataupun lam dan juga ra, itu memang tak masuklah sebab itu tak baca dengung. Okey, selain daripada itu bermaksud ikhfa hakiki, itu sajalah. Subhanaka, ba qalqalah juga, qalqalah sughra lah. Subhanaka faqina azaban nar. Lam yang kosong tidak boleh kita sebut dalam bacaan. Di sini alif lam syamsiyah. Nun ada tanda sabdu, maka baca dengan dengung 2 harakat. Di sini wajibul gunnah. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak praktikkan bacaan ra, di sini ra tafkhim, iaitu bacaan ra yang tebal. Okay, sebab sebelum ra berbaris, sebelum ra adalah huruf mat, dan sebelum huruf mat berbaris di atas, maka bacaan ra tersebut kita baca dengan tebal. Faqina azaban nar. Okey, bacaan ra tersebut kena baca dengan tebal. Okey, kita tengok terjemahan ayat yang ke-191. Okey, di dalam ayat ini Allah menceritakan ciri-ciri orang yang berakal. Siapakah orang ulul albab itu? Kan sekarang ni kita ada sekolah ulul albab banyak kan, sekarang ni dah ada sekolah ulul albab dan sebagainya. Okey, siapa sebenarnya ulul albab tu? Iaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk, sambil dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia, batila tadi kan. Rabbana ma khalaqta hadha batila, semua ini sia-sia, maha suci engkau, lindungilah kami daripada azab
neraka. Jadi inilah ciri-ciri ulul albab, orang yang berakal, orang yang berfikir, orang yang ada akal yang sebenarnya. Jadi mereka ini mengingat Allah. Mengingat Allah ni bukanlah maksudnya kita zikir sepanjang hari 24 jam, tak pergi kerja, tak buat apa-apa kan. Zikir ni boleh jadi dalam keadaan-keadaan yang lain juga, selain daripada zikir yang kita maksudnya zikir mulut tu. Kita ingat kepada Allah, kita buat ketaatan lah, kita buat ketaatan, buat apa yang Allah suruh, buat benda yang ma'ruf, itu adalah zikir juga. Jadi setiap masa kita kena ingat kepada Allah. Dia sebut di sini berdiri, duduk dan juga dalam keadaan berbaring, maksudnya dalam semua keadaan lah. Dalam semua keadaan kita kena ingat kepada Allah. Bukan maksudnya ketika kita berdiri kena zikir subhanallah, 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 duduk subhanallah, subhanallah, baring subhanallah. Bukan. Dan ada juga golongan-golongan yang ambil ayat ni sebagai hujah kepada mereka bahawa boleh berzikir, zikir, menari-nari dan sebagainya. Kan? Tapi sebenarnya ayat ni menunjukkan, memberitahu kita supaya kita ingat kepada Allah SWT pada setiap masa. Ingat tu zikir tu kan. Allazina yazkuruna Allah, bukan zikir sekadar zikir yang kita baca lafaz tu, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah tu. Semua benda-benda yang baik, yang makruf, yang Allah suruh, yang Nabi suruh, itu adalah zikir. Kan kita baca Quran pun bermaksud kita zikir. Kita fikir, bermaksud kita zikir. Kita fikir tentang kebesaran Allah, kita fikir tentang kejadian ataupun yang Allah buat, langit, bumi, burung dan sebagainya. Itu pun zikir. Jadi setiap waktu kita kena fikir tentang Allah. Contoh mudah adalah setiap perkara yang kita nak buat tu, kita ingat adakah benda ini Allah redha ataupun Allah tidak redha. Setiap perkara, setiap saat. Maksudnya contohlah kita nak pergi keluar kan, keluar pergi bekerja, kita bawa kereta. Dalam bawa kereta tu kita dah niat lah untuk supaya dapat pergi kerja, dapat duit, dapat beri nafkah kepada keluarga dan sebagainya. Itu pun kira zikir. Setiap perkara tu kita niat kerana Allah, kita niat, kita selalu ingat Allah lah. Senang ceritanya, kita sentiasa ingat Allah. Benda-benda yang kita, bila kita dah ingat Allah, maksudnya benda-benda mungkar yang tak sepatutnya kita buat, dapat kita elakkan. Okey, seterusnya ayat yang ke 192. Okey. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Okey. Rabbana, Rabbana ada tanda mat ataupun ombak selepasnya bukan huruf yang bersabdu, maka sila. Mat betul lah, selepasnya bukan huruf bersabdu, maka kita baca 4 ataupun 5 harakat. Di sini mat jaiz munfasil. Okey, nun ada tanda sabdu, nun yang bersabdu wajibul gunah, maka kita wajib dengung dengan kadar berapa? Dengan kadar 2 harakat sahaja. Okey, 2 harakat. Man tudkhilin nar, nun kosong selepasnya bukan lam ataupun ra, maka baca dengung 2 harakat. Di sini ikhfa hakiki. Tudkhilin nar, dal salah satu huruf qalqalah, maka lantunkan sedikit. Di sini qalqalah surah. Sama juga di sini pun kena lantunkan. Okey, akhzaitah. Okey, kita berhenti, matikan huruf ha. Jangan baca akhzaitahu. Tak perlu baca akhzaitahu, walaupun ada mat kecil kat sini kan. Mat kecil dekat sini ni berfungsi ketika kita sambung wasal. Okey, akhzaitahu wa ma. Okey, barulah kita baca 2 harakat. Tapi kalau kita berhenti, akhzaitah sahaja. Tapi kalau huruf selain huruf ha ni, kita kena sebutlah huruf tersebut sekiranya selepas huruf itu ada tanda mat. Tapi untuk ha tidak. Akhzaitah. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, nun ada tanda mati, bermaksud bacaan izhar. Bila sebut izhar macam biasa, tidak boleh dengung. Ansar, ra kena tebalkan. Di sini ra tafkhim. Ansar, sa, nun kosong selepasnya bukan lam ataupun ra, maka kita baca dengung 2 harakat. Ikhfa hakiki juga. 192. Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sesungguhnya engkau telah menghinakannya dan tidak ada seorang penolong pun
bagi orang yang zalim. Okey, jadi orang-orang yang dimasukkan dalam neraka maksudnya mereka ni adalah orang-orang yang hina lah. Kan, orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang berbuat kemungkaran, yang mendapat murka daripada Allah, maka kita minta berlindung daripada menjadi salah seorang daripada orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dah minta dah selalu kan dalam solat kita pun. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kan? Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Jadi jelaslah ayat tu. Sambung lagi ayat 193. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Okey, kita terangkan dulu berkaitan hukum tajwid. Okey, ombak ni ataupun tanda mat selepasnya bukan huruf bersabdu, maka baca 4 ataupun 5 harakat. Di sini mat jaiz munfasil. Nun ada tanda sabdu wajibul gunnah, maka baca dengan 2 harakat. Munadi yang yunadi, tanwin yang tidak selari, maka kita baca dengung 2 harakat. Selepasnya bukan lam ataupun ra lah. Okey, maka dengung 2 harakat. Di sini tanwin bertemu dengan huruf ya, di sini idgham ma'al gunnah, maka kita masukkan dalam huruf ya. Okey, kalau selain daripada huruf ya, waw, mim ataupun nun dan juga lam ataupun ra, tanwin yang tidak selari, maka di situ ikhfa. Macam tu je. Lil imani an aminu, nun yang ada tanda mati, maka kita baca dengan jelas izhar. Bi rabbikum fa amanna, mim ada tanda mati juga, maka baca izhar. Cuma tadi izhar halki, di sini izhar syafawi. Fa amanna dengan 2 harakat juga, sebab nun yang bersadu wajibul gunnah. Di sini pun hamzah kena panjang. Sebab apa? Sebab dia bukan berada di atas alif, tapi sebelum alif. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Okey, Rabbana faghfir lana. Okey, hamzah wasal di sini tak perlu kita baca dalam bacaan sekiranya kita sambung fa dengan ighfir lana ni. Okey, jadi faghfir lana tak perlu baca fa'aghfir ataupun fa'ighfir, tak perlu baca macam tu. Okey, abaikan saja. Jadi faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna, nun ada sabdu, maka baca dengan 2 harakat. Okey, di sini insya-Allah tak ada masalah. Abrar, ra ni bacaan ra tafkhim, itu bacaan ra tebal sebab sebelumnya huruf mat dan sebelum mat tersebut berbaris di atas, maka bacaan ra di sini ra tafkhim ma'al abrar. Okey, ba di sini qalqalah surah kita lantunkan sedikit saja dengan lantunan yang ringan. 193. Rabbana, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyuruh kepada iman, iaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Maksudnya dengar kepada seruan yang menyeru kepada iman, iaitu Nabi Muhammad SAW lah, yang menyeru kepada iman ataupun tauhid kepada Allah SWT. Berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Boleh jugalah sentiasa kalau nak doa, jadikan ayat ni sebagai doa lah. Ampunilah dosa-dosa kan. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Okey. 193. Kita dah selesai 193. Kita tengok pada ayat yang terakhir untuk muka surat dan untuk hari ini insya-Allah 194. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad.
Okey, Rabbana wa atina ma wa'adtana. Ma wa'adtana. Okey, dekat sini ada hukum yang kita panggil idgham. Di sini dalam topik apa tuan-tuan dan puan-puan? Jenis idgham. Jadi bacanya macam mana? Bacanya untuk tuan-tuan dan puan-puan mudah ingat, kan? Untuk tuan-tuan dan puan-puan mudah ingat bila berjumpa dengan keadaan ini, okey, hanya masuk ataupun hanya bunyikan huruf yang bersabdu. Jadi wa'adtana. Wa'adtana. Okey. Wa'adtana. Masuk ke dalam huruf ta terus tanpa bunyi qalqalah huruf da. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan bunyikan qalqalah huruf da-nya, jadi bacaan ni macam mana? Ma wa'adtana. Ma wa'adtana. Itu dah bacaan yang salah lah. Okey. Jadi bacaan dekat sini tuan-tuan dan puan-puan perlu masukkan dalam huruf ta. Abaikan huruf da ni. Wa'adta. Wa'adtana. Masuk secara sempurna. Kalau dalam bahasa tajwidnya idgham kamil, iaitu kita masuk dengan sempurna di dalam huruf ta tersebut. Okey, di dalam huruf ta tersebut. Nama dekat sini idgham mutaqaribain, iaitu yang keluar pada makhraj yang sama tetapi mempunyai sifat huruf yang berbeza. Okey, mempunyai makhraj yang sama, iaitu da dan juga huruf ta ni keluar pada tempat yang sama. Makhraj tu maksudnya tempat keluar huruf. Okey, saya cuba cari tempat keluar huruf da dan juga ta ni. Saya nak tunjuk pada tuan-tuan dan puan-puan gambar rajah makhraj. Sekejap bagi saya seminit 2. Saya nak kena buka. Saya nak tunjukkan gambar rajah makhraj. Kita panggil gambar rajah makhraj tempat keluar huruf. Sebab kita ada masa lagi ni, kita tengok sekejap pada nota ringkas. Okey, setakat ni jelas ke tuan-tuan dan puan-puan dengan penerangan hukum-hukum tajwid yang sebelum-sebelum ni lah. Sebab sebenarnya hukum-hukum tajwid ataupun penerangan ringkas tajwid tu kita ulang-ulang je. Benda yang sama sahaja. Benda yang sama sahaja. Saya cari ni kejap. Okey, di sini. Sekejap Allah. Sekejap. Kita nak tunjuk tempat keluar huruf ta dan juga huruf okey, di sini. Ini gambar rajah yang kita pernah tunjuk juga sebelum ni. Iaitu gambar rajah untuk makhraj lisan, iaitu makhraj yang keluar pada orang panggil apa, lisan ni apa? Lisan lidah. Lidah. Okey, jadi tuan-tuan perempuan tengok tadi huruf ta dan juga huruf da kan? Ta dan juga huruf da, maka tempat keluar dia sama. Hujung lidah kena pada bawah dekat gusi ni lah. Gusi ni. Ni gigi atas kan? Ni gusi dia. Jadi keluarnya dekat situ. Hujung lidah kena dekat sini. At-ta, ad. Tuan-tuan dan puan-puan boleh praktis lah. Cuba letak hujung lidah ni dekat gusi atas ni. Gusi gigi atas ni. Maksudnya pangkal gigi ni. Bawah gigi. Ad. Jadi tempat keluar dia sama, tetapi mempunyai sifat huruf yang berbeza. Okay? Da dan ta tempat keluar sama. Makhraj yang sama, tetapi mempunyai sifat huruf yang berbeza. Contohnya da tu ada qalqalah, tapi ta tidak ada qalqalah. Maka dekat sini kita panggil tadi idgham mutajanisain. Saya tersilap sebut idgham mutaqaribain kan? Mutaqaribain tu lain. Kalau idgham mutajanisain berhampiran, idgham mutajanisain bermaksud huruf yang keluar pada makhraj yang sama tetapi mempunyai sifat huruf yang berbeza. Contohnya dekat sinilah wa'adtahum, ma wa'adtana, iaitu cara bacanya terus masuk ke dalam huruf yang bersadu dengan
sempurna, iaitu idgham kamil. Ala rusulika wala tukhzina, ni tak ada masalah insya-Allah. Alif lam yang ada tanda mati, alif lam qamariyah kena sebut dalam bacaan kita. Qiyamah, pastikan kita berhenti pada ta yang bulat ini, bunyinya seperti huruf ha, bukan qiyamat. Okey, kalau berhenti bunyi ta tu bermaksud ta terbuka, ta yang satu lagi. Okey, innaka la tukhliful mi'ad, nun ada sabdu maka wajibul gunnah. Alhamdulillah. Maka dengung 2 harakat. Sama juga alif lam qamariyah, kemudian berakhir dengan huruf da. Alhamdulillah. Da ni termasuk dalam huruf qalqalah, maka lantunkan huruf da tersebut. Di situ huruf qalqalah kubra. Okay, alhamdulillah selesai. Kita tengok pada terjemahan. Ya Tuhan kami, berikanlah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui rasul-rasulmu, iaitu apa yang Allah janji kepada kita, iaitu syurga lah. Ya Allah janjikan kepada orang-orang beriman dan beramal soleh, iaitu syurga melalui rasul-rasulmu, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat, sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji. Jadi Allah SWT memang tidak akan memungkiri janji. Jadi kita buatlah apa yang Allah suruh dan tinggalkan apa yang Allah larang. Okay? Kalau dengan manusia tak semestinya kita ikut cakap dia tidak dia akan patuhi ataupun buat apa yang dia dah janjikan. Tapi dengan Allah berlainan dengan sifat manusia yang lemah lah. Okay? Jadi kita buat apa yang Allah suka, yang Allah redha, maka Allah akan berikan apa yang dijanjikan, iaitu syurga yang kekal abadi insya-Allah. Jadi itu saja tuan-tuan dan puan-puan untuk sesi live pada pagi ini. Okay, masa pun dah 9.59. Alhamdulillah, memang tepat pada waktunya. Kita selesai membaca muka surat, membaca dan juga kita belajar tajwid dan huraian sedikit tentang terjemahan ataupun maksud ayat yang kita baca. Jadi semoga tuan-tuan dan puan yang join pada sesi live pada pagi ini, sama ada first time ataupun dah bertime-time ke sebelum ni, okay, teruskan usaha kita untuk belajar Al-Quran, memahami Al-Quran, dan yang lebih penting kita mengamalkan, kemudian kita sebarkan kepada orang lain insya-Allah. Jadi itu saja untuk hari ini. Kita akan sambung lagi pada esok hari insya-Allah. Dan untuk yang first time join, yang nak join sesi-sesi yang dah sebelum-sebelum ni, muka surat sebelum-sebelum ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh saja semak dekat YT. Okay, tekan je link dekat bio tu, boleh tengoklah dekat situ kita ada upload sesi-sesi yang lepas supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat belajar. Okay, insyaAllah kita sambung esok hari insyaAllah kalau tak ada kekangan pada muka surat berikutnya, muka surat 76. Okay, jadi insyaAllah saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat tuan-tuan dan puan-puan yang kekal bersama-sama daripada awal sesi live sehingga akhir, ataupun yang baru join pun tak ada masalah. Yang penting tuan-tuan dan puan-puan dapat belajar sesuatu, dapat perkara yang baik insyaAllah hari ini, dan teruskan istiqamah bersama dengan Al-Quran sehingga akhir hayat kita, dan jadikan amalan harian insyaAllah. Itu saja, saya mohon maaf atas kekurangan sepanjang sesi pada pagi ini. Kita tangguh dengan bacaan tasbih kafar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih juga yang bagi hadiah ros dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi